Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak didik yang dikasihi sekalian, bertemu lagi kita pada minggu ini dalam kelas pendidikan Islam hari Isnin, dengan tajuk yang baru dalam bidang adab, iaitu bijak berkomunikasi. Tajuknya bijak berkomunikasi. Baik. Dalam tajuk bijak berkomunikasi ini, kita akan mempelajari adab-adab berkomunikasi. Baik, kamu semua boleh bersedia dengan buku teks muka surat 174. Baik, pada muka surat 174, kamu dapat tengok ada sebuah keluarga sedang berkomunikasi, sedang berbual dalam sebuah restoran untuk memesan makanan dan sebagainya. Kamu dengar Ustaz bacakan dulu gambar tu. Nombor 1, ayah, saya mahu makanan ini, ya. Terima kasih ayah. Yang kedua, boleh adik, sama-sama. Itu balas ayahnya. Yang ketiga, mungkin dia punya kakak. Ibu, nanti saya tolong ibu bawakan makanan, ya. Balas ibu, terima kasih Mariah, bagusnya anak ibu. Baik, jadi bagaimanakah komunikasi sihat dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan? Maksudnya dalam sebuah keluarga, seorang anak bercakap dengan baik kepada bapaknya dan juga kepada ibunya. Begitu juga dengan ibu bapa bercakap dengan baik, berkomunikasi dengan baik bersama anak-anak. Mestilah keluarga itu bahagia. Baik. Kita teruskan dengan muka surat 175. Kita masuk lebih dalam lagi. Kita tengok dulu yang pertama, pengertian komunikasi. Kena faham dulu komunikasi itu apa. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan, sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Komunikasi ini bermaksud kita mengadakan hubungan. Hubungan apa? Kita bercakap. Komunikasi ini adalah kita bercakap, kita bersembang, kita berbual dengan seseorang, sama ada secara langsung berdepan ataupun melalui perantaraan. Perantaraan ni macam mana? Kita bersembang melalui Facebook, kita bersembang melalui WhatsApp, kita bersembang melalui rakaman video, kita bersembang melalui video call dan sebagainya. Itu perantaraan. Maksudnya komunikasi ini bermaksud percakapan kita ataupun sembang kita bersama dengan orang lain. Kita bercakap dengan orang lain, sama ada secara berdepan ataupun secara menggunakan perantaraan. Komunikasi ini lebih mudah untuk kamu faham. Bercakaplah. Bila kita bercakap dengan seseorang, maka kita telah melakukan komunikasi. Dekat rumah kamu bercakap dengan adik, dengan abang, dengan ibu, dengan ayah, dengan nenek, dengan atuk, dengan pakcik. Bila kamu bercakap dengan mereka, bersembang dengan mereka, tak kiralah apapun, maka itu kita namakan komunikasi, ataupun dalam bahasa Inggeris communication. Baik. Apa dalilnya kita mesti beradab ketika berkomunikasi ini? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari. Sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Maksudnya,
kita ni Muslim. Bila kita yang orang Islam memberi kesejahteraan, maksudnya tidak ada orang yang tersakiti dengan percakapan dan juga perbuatan kita. Itulah orang Islam. Orang Islam dia tidak akan menyakiti orang lain dengan lidahnya, atau iaitu percakapannya, dan juga tangannya, iaitu perbuatannya. Itulah orang Islam. Baik. Apa hukum berkomunikasi ini? Berkomunikasi adalah harus, maknanya dibenarkan, dibolehkan kita nak berkomunikasi, nak bercakap, bersembang, berbual, maka dibolehkan, hukumnya harus, dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Maksudnya berkomunikasi ini hukumnya harus, dengan syarat kita jaga batas-batasnya. Apa batas-batasnya? Waktu kita berkomunikasi, waktu kita bersembang, bercakap, kita tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mengolok, mengumpatkan, mengolok, mencela, menghina, berbohong, berdusta atau berbohong dan juga lain. Ataupun kalau kita berkomunikasi, lelaki berkomunikasi dengan perempuan, tidak boleh berdua-dua. Bukan tak boleh. Boleh tak lelaki nak bercakap dengan orang perempuan nak bercakap dengan orang lelaki? Boleh, kan? Boleh. Macam kamu nak bercakap dengan kawan kamu dalam kelas, seorang perempuan, boleh tak? Boleh, tapi dengan syarat bukanlah kamu bersembang tu berdua-duaan. Maksudnya ramai, tidak menimbulkan fitnah, maka dibolehkan. Seterusnya, si gambar sebelah tu tak ada apalah, dia berkaitan dengan atas tu. Tengok bagaimana pelayan itu memberi makanan kepada seorang pembeli. Pembeli tu cakap terima kasih. Apa pelayan tu jawab, sama-sama, sila datang lagi. Okey, baik. Dan di sini dia pesan juga. Di sini, pilihlah kata-kata yang baik apabila berkomunikasi dalam media sosial. Juga ya, jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenarannya terlebih dahulu. Maksudnya kita dalam media sosial pun kita berkomunikasi, kan ada perantaraan tadi tu. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya merupakan satu perantaraan untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Maka sama juga kita tetap kena beradab. Pilih kata-kata yang baik. Baik, kita teruskan. Okey, bagaimana nak beradab ni? Apa adab-adab ketika kita berkomunikasi? Ada di sini. Muka surat berapa? Muka surat 176. Apa adab-adab komunikasi yang mesti kita amalkan bila kita berkomunikasi, bila kita communicate dengan orang lain? Yang pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Maksudnya bila sebelum kita nak bercakap dengan orang, kita bagi salam dulu. Assalamualaikum pakcik. Lepas tu baru kita sambung ke apa yang kita nak bercakap. Okey, Assalamualaikum. Tadi kan aku pergi sana. Kita nak bersembang, kita mulakan dengan salam. Yang kedua, memilih kata-kata yang baik. Bila kita berkomunikasi, bila kita bercakap, pilih kata-kata yang baik supaya perkataan kita itu tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak melukakan hati orang lain. Yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Bercakap dengan sopan, lemah lembut, jangan ditengking-tengking. Yang keempat, berkomunikasi mengikut keperluan. Maksudnya berkomunikasi mengikut keperluan ini, bila ada keperluan baru kita bercakap. Maksudnya bukan bercakap sembarangan. Cakap banyak tapi tak perlu pun. Bersembang-sembang kosong, tak perlu. Berkomunikasi mengikut keperluan. Kalau tak ada apa kita nak cakap, lebih baik kita diam. Yang keempat, yang kelima, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Bila kita cakap, orang lain dengar. Bila orang lain bercakap, kita pula kena dengar. Tumpukan perhatian apa yang dia sedang cakapkan. Sama macam dalam kelas.
Bila ustaz tengah mengajar, ustaz tengah bercakap, maka kamu kena dengar apa yang ustaz cakap. Sama juga bila kamu bercakap, kamu nak tanya sesuatu, maka ustaz pun kena dengar dan tumpukan perhatian apa yang kamu nak cakapkan. Sama juga dengan ibu dan ayah. Bila ibu dan ayah bercakap, kita dengar, tumpukan perhatian apa yang sedang dicakapkan oleh ibu dan ayah. Yang keenam, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Maksudnya bila kita bercakap, adab bercakap yang keenam, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Maksudnya perkataan kita itu kita tidak ada sindiran, tidak ada mengolok, tidak ada mengumpat, menghina, mencerca. Semualah perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain, yang menyakiti orang lain. Penting. Ada orang dia bergaduh berpunca daripada percakapan yang tidak baik. Kalau bergurau pun tidak boleh berbohong. Dalam gurauan pun tidak boleh berbohong. Contohnya macam mana? Berbohong dalam gurauan. Dia buat sesuatu benda sedangkan dia tidak lakukan pun. Dia tak buat pun tapi dia cakap dia buat. Atas tujuan untuk bergurau. Maka dia berbohong tak? Dia berbohong. Tak boleh, ya. Baik, seterusnya kita tengok pula apa kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Apa kepentingannya? Tengok di sini. Yang pertama untuk individu, untuk diri sendiri. Yang pertama dapat pahala. Bila kita beradab ketika berkomunikasi, pertama dapat pahala. Yang kedua disenangi orang sekeliling. Orang akan suka dengan kita sebab kita sentiasa bercakap dengan baik. Yang ketiga mengeratkan silaturahim. Bila kita saling bercakap dengan perkataan yang baik, maka akan memupuk kasih sayang. Baik. Apa pula kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat? Tengok pula di sini. Kepentingannya memupuk sifat hormat menghormati. Duduk dalam satu masyarakat, dalam satu kampung, semua bercakap dengan baik. Yang si Ali ni hormat pada si Abu hormat pada si Ali, saling menghormati. Yang kedua mengelakkan permusuhan dan kebencian. Bila kita berkomunikasi dengan baik, maka dia akan mengelakkan permusuhan dan kebenci. Yang kita tengok dalam Facebook, macam-macam orang post, macam-macam orang komen. Bila komen-komen yang tidak baik, bila post-post yang tidak baik, maka akan menimbulkan permusuhan, bergaduh dalam Facebook, bergaduh dalam Instagram dan sebagainya, maka menimbulkan kebenci. Ya, sebab tu Ustaz kalau buka Facebook, kita buka yang baik-baik. Kita nak post apa-apa dalam Facebook, kita post yang baik-baik. Nak komen pun kita komen yang baik-baik sahaja. Baik, apa pula kepentingan kepada negara kita yang tercinta ni? Okey. Dapat memelihara kedamaian negara. Ya, aman damailah. Semua orang bercakap dengan baik, semua orang tak bergaduh, semua orang tidak bermusuhan, tidak ada kebencian, maka negara kita akan aman. Yang kedua, menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Kita pun selesa hidup. Bila negara kita aman, maka kita pun akan selesa. Itu pentingnya adab berkomunikasi. Kita tengok di sini bagaimana cara Rasulullah berkomunikasi. Kita tengok ya. Yang pertama, Rasulullah bila berkomunikasi, komunikasi bijak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bercakap benar. Nabi bila berkomunikasi, Nabi akan bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta atau berbohong untuk membuat orang lain ketawa. Maksudnya dia melawak, dia bergurau, tetapi dalam gurauannya itu dia berbohong. Nabi larang, tak boleh buat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Nabi seorang yang lemah lembut tapi tegas. Yang ketiga, ucapan yang jelas. Bila kita bercakap, ucapannya mesti jelas. Rasulullah begitu. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Maksudnya, Nabi kalau bercakap, Nabi akan ulang benda yang
orang tidak faham, Nabi akan ulang 3 kali supaya orang yang dengar itu faham. Macam Ustaz mengajar dalam kelas lah. Kalau kamu tak faham, Ustaz akan ulang sampai kamu faham. Dan yang terakhir, sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana, tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Nabi bersederhana. Cakap banyak sangat tidak, diam banyak sangat pun tidak. Ikut keperluan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, pilihlah antara dua. Berkata yang baik, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Nabi selalu ingatkan kita, kalau kita nak bercakap perkara-perkara yang baik. Kalau tidak ada perkara yang baik untuk kita cakapkan, untuk kita katakan, maka lebih baik kita diam. Diam itu lebih selamat. Okey, baik. Tengok di sini. Memelihara komunikasi, mengeratkan silaturahim. Betul tak? Betul. Hubungan akan dieratkan. Komunikasi yang sihat dapat menjamin kesejahteraan emosi, mental dan fizikal kita semua. Habis terus satu tajuk. Senang. Minggu depan tajuk ini kita akan ulang lagi tajuk ini. Baik, jadi kamu faham ya? Maksudnya, dalam kehidupan kita kena sentiasa mengamalkan adab bila kita berkomunikasi. Okey, baik. Kalau tak faham, ulang dengar video ni berkali-kali sehingga kamu faham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.